Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita baca hadis ni balik semula. Muka surat 300 312 Baca hadis ni kemudian kita uraikan di 320 Baik. Dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata. Lalu Nabi berkata, wahai Rasulullah, semuanya seolah-olah dia merupakan nasihat yang terakhir. Maka berilah kepada kami satu pesan. Lantas baginda bersabda, aku berwasiat kepada kamu dengan takwa kepada Allah, mendengarkan dan ketaatan walaupun seorang hamba yang memerintah kamu, kerana sungguhnya siapa yang hidup selepas ini maka dia akan melihat banyak persisihan. Sebab itu hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin al-mahdiyin, iaitu yang mendapat hidayah, mendapat pimpinan ke jalan yang betul, dan gigitlah kamu dengan geraham kamu, dan jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, kerana sesungguhnya setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan adalah sesat. Riwayat oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Baik, kesimpulan rumusan yang telah kita bentangkan sebelum ini, bahawasanya yang dimaksudkan bid'ah ini adalah perkara-perkara yang bersifat akidah, perkara-perkara yang bersifat ibadah ada keluasannya. Ada perkara bid'ah ni yang wajib. Contohnya macam mempelajari ilmu tajwid ketika nak membaca Al-Quran, kerana ilmu tajwid tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab membaca Al-Quran sebagaimana yang mereka tuturkan. Tapi tak kala ramainya orang-orang ajam masuk ke dalam Islam, maka mereka tidak tahu bahasa Arab. Ilmu nahu mula diajar. Untuk baca Quran ada ilmu tajwid, makhraj, sifat huruf dan sebagainya. Ya. Jadi perkara yang dinamakan sebagai bid'ah yang diada-adakan ini adalah perkara-perkara yang bersifat akidah. Macam yang telah kita bincangkan, golongan Qadariyah, golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, yang mendakwa berbagai-bagai perkara dalam Islam ni pandu pada hawa nafsu mereka. Baik. 320 kita pergi 320. Jauhilah perkara-perkara yang baru diadakan. Akhirnya pada hadis itu Nabi menerangkan perkara-perkara bid'ah yang diperintahkan secara tegas untuk dijauhi daripadanya, iaitu jauhilah kamu dari perkara-perkara yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi bid'ah yang dimaksudkan ini pada hadis yang lain menurut riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW sabda, amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Betul kan baris tu? Kullu tu salah, wa kulla. Wa kulla. Kerana ni dalam bahasa Arab dipanggil ataf. Ataf kepada sebelumnya. Jadi kat depan tu ada inna. Inna menyebabkan sesuatu isim selepasnya jadi bari atas. Inna afdal hadi Muhammad, inna syaral umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah, inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi semua bari atas. Kulu tu salah. Baik. Maka Nabi telah menyatakan, adapun kemudian daripada itu, maka semuanya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sesungguhnya semulia-mulia petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejahat-jahat perkara adalah perkara bid'ah yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu adalah perkara yang dalam neraka. Hadis ini di samping menerangkan kedudukan Al-Quran dan hadis, dijelaskan pula perkara bid'ah yang sesat yang bawa masuk neraka. Itu sebabnya Nabi minta dengan cara bersungguh-sungguh supaya dijauhi perkara-perkara bid'ah itu.
Adapun bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis adalah bid'ah dalam perkara akidah. I'tikad tu akidah lah, amal perkataan yang zahir dan batinnya. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat ialah dalam urusan tersebut, bukan tiap-tiap bid'ah yang diadakan dalam perkara dunia yang berhubung dengan urusan keduniaan, sama tidak mendatangkan atau membawa kepada kejahatan atau mudarat atau mengerjakan perkara yang terlarang. Kerana itu orang Islam boleh mengada-ngadakan perkara barang-barang yang atau sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Mereka boleh menggunakan kenderaan, tempat kediaman, perusahaan mengikut peredaran zaman dan keadaan yang tidak pernah ada pada zaman sahabat. Kerana bid'ah ni dia dalam perkara-perkara akidah. Dalam perkara-perkara keduniaan, ia terpulang kepada keadaan. Zaman dahulu datuk nenek moyang kita mungkin menaiki kerbau. Dulu menaiki kereta lembu. Kemudian datanglah era penciptaan kenderaan. Maka ia adalah perkara-perkara bersifat keduniaan. Kalau orang dulu tanam padi mungkin menggunakan kuku kambing. Zaman sekarang guna apa? Traktor. Dah baru kan. Zaman dahulu orang duduk guna kipas angin. Zaman sekarang orang pakai aircon. Ini perkara-perkara bersifat keselesaan keduniaan yang tiada kaitan dengan akidah. Baik. Di situ ada keluasan. Dan kepada mereka diserahkan sepenuhnya kepada urusan menyelenggarakan persoalan hidup, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi, wa idza kana min amri dinakum fa ilayya." Dalam hadis ini Nabi telah pun bersabda, adapun perkara itu bersifat dunia, kamu lebih faham tentangnya. Adapun bersifat akhirat, maka urusan itu kembali kepada aku. Aku yang menentukan perkara-perkara bersifat akidah, ibadah. Perkara bersifat keduniaan, pandai-pandai kamulah. Ya, anak-anak kita kalau kat rumah malam-malam blackout, dia cari periuk boleh jumpa. Nak masak mi segera, memang memiliki kreativiti kat situ. Tapi buat akhirat tak boleh kita nak memandai-mandai. Apa yang Nabi ceritakan, kita sami'na wa ata'na. Lebih lanjut saya tidak tahu. Tak ada pula orang yang telah meninggal dunia bangkit beritahu kat kita apa yang dijumpa dalam kubur, tak ada. Yang kita tahu adalah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya? Baik. Dari hadis ini teranglah bahawa umat Islam lebih mengetahui urusan dunia dan mereka pula menyelenggarakannya sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka boleh mengadakan sebarang rancangan dan usaha-usaha kehidupan dengan ditokok, tambah, kurang, pindah mengikut akal fikiran. Tetapi mereka tidak dibenarkan buat demikian dalam urusan agama yang bukan urusan mereka, kerana urusan itu adalah milik Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab dipanggil sebagai asy-syari'. Allah itu asy-syari'. Syari' maknanya yang mensyariatkan. Dan Nabi menunjukkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah ini adalah nama bagi benda yang baru diadakan. Orang yang mengadakannya dipanggil sebagai mubtadi'. Bid'ah dalam urusan keduniaan tidak dilarang, tapi bid'ah dalam urusan agama sangat dilarang, kerana ia merupakan pencerobohan serta terang-terangan terhadap kesucian Islam dan terhadap Allah, hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu orang siapa yang mengadakan satu perbuatan lalu dikatakannya daripada agama, disandarkan kepada agama yang tidak ada asal dalam agama, maka perbuatan itu dipandang salah dan ditolak. Berdasarkan hadis yang pernah kita pelajari, barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama sedangkan dia bukan daripadanya, maka ia ditolak. Sebab itu mimpi dalam satu keadaan merupakan hiburan kepada orang beriman. Dalam masa yang lain, dia adalah perkara-perkara yang boleh mengganggu kestabilan. Macam satu peristiwa berlaku di sebuah negara di Afrika. Orang ni dia mengajar tarikat. Tarikat ni ada yang banyak yang baik, mengajak kita kepada tawaduk, zuhud dan sebagainya, amalan-amalan wirid. Kemudian duduk dalam kumpulan, membetulkan apa yang salah, menegur. Ada guru pula yang bersifat murabbi. Tapi ada juga yang dipimpin oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Maka berlakulah
banyak penyelewengan. Umpamanya dalam kes ini dia berkata setiap benda mesti datang daripada Nabi SAW. Bila pula Nabi nak jumpa dengan kamu? Waktu malam tidur je mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata buatlah madrasah kat sini. Bunyinya baik kan? Maka ramailah orang derma, buatlah madrasah. Dah tu mimpi lagi jumpa Rasulullah, suruh buat masjid. Masjid tu pula kena ada 2 menara. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Orang ikut sebab dia pandai bercakap kan? Ada manusia ni memang dia talented. Dia bercakap tu, kalau dia kata ini emas pun orang percaya. Ada manusia yang memang Allah beri kepada dia kelebihan. Dia pandai menyebabkan orang kagum padanya. Bahasa yang disusun, kalau kita dengar memang kita kagum. Wa minan nasi ma yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullahu ala ma bi qalbihi wa huwa aladul khisam. Banyak orang yang mengaku menjadi nabi memang mempunyai kelebihan itu, gifted. Dia ada kelebihan itu, dia bercakap memang orang percaya. Termasuk Ahmad Qadiani, Ghulam Mirza Khan, pengasas Qadiani itu. Dia bercakap 1 jam orang rasa macam sebelum ini sihir yang ada pada kata-kata. Ya, macam salesman kereta kan, dia cerita dengan kita, dia tak nak beli pun jadi nak beli ke lah. Orang buat MLM, kita rasa tak perlu pun jadi perlu juga nak beli. Kerana memang mereka dilatih untuk bercakap. Ya. Jadi balik kepada ustaz ini, dia pandai bercakap di Afrika ni. Maka dia mulalah menyeleweng. Bila orang semua kagum dengan dia, dia pandai bercakap, ramai pengikutnya. Mula-mula berkitab, lama-lama semua laduni dia je boleh bercakap. Ditipu oleh syaitan dia. Sehingga setahap dia berkata bahawa dia nak berkahwin, maka dengan siapa-siapa perempuan dia boleh berkahwin. Anak murid, anak-anak kepada anak-anak murid, dipilih yang mana yang dia berkenan. Maka dia pun menceraikan yang dia nak, berkahwin dengan dia yang dia nak. Memang ada manusia yang baik dan dia berkahwin ramai. Termasuk cucu Nabi namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang berkahwin dalam hidupnya lebih daripada 200 orang perempuan. Setengah mengatakan lebih daripada 500 orang perempuan. Tetapi setiap kali dia berkahwin, dia bercerai, dia tidak memudaratkan perempuan itu sedikit pun. Dia baginya muta'ah. Muta'ah ni macam apa dia lagi? Dia bagi apa? Compensation yang bersesuaian. Macam saya pernah cerita pada ibu-ibu juga, seorang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang juga terkenal dengan mitlaqun. Dia panggil mitlaqun, lelaki yang banyak mentalakkan isteri. Mitlaq. Mitlaq ni kalau bahasa Arab sebut talik. Talik ni menceraikan. Tapi kalau sebut mitlaqun, wazannya mif'alun, maknanya terlalu banyak menceraikan orang. Sayyidina Hasan itu berkahwin pagi petang sudah diceraikan pun ada. Sayyidina Hasan. Sehingga ketika dia meminang seorang perempuan daripada satu kabilah, ayahnya Sayyidina Ali masih hidup pada masa itu. Ayahnya pergi pada bakal biasanya dan berkata, "Hai lelaki, aku beritahu benda kau siap-siap. Anak aku ini seorang mitlaqun. Dia seorang yang apa nak sebut perkataan suka menceraikan. Baik macam mana sekalipun anak kamu nanti ada benda dia tak puas hati." Maka jawapan lelaki itu, "Tak mengapalah wahai Sayyidina Ali, saya amat gembira bila mengalirnya dalam keluarga saya zuriat daripada keluarga Nabi SAW. Saya terima walaupun dia akan ceraikan." Dan memang betul. Tetapi orang seperti ini tidak mencemarkan sedikit pun keagamaan, aspek agama mereka. Para ulama memberikan penjelasan, jangan salah faham nanti dia timbul fitnah. Iaitu orang seperti ini dia agamanya tidak terusik sikit pun, cuma dari sudut akhlaknya dia ada sikit, bukan istilah Yazid tu dia tidak boleh duduk pada seorang. Dia tidak merasa tenang dengan seorang. Dia memerlukan kepada ramai orang. Abang-abang jangan keras hati pula ya. Ini ada orang tertentu yang sedemikian sifatnya. Ya.
Apa dia? Ada ulasan menarik nampaknya. Dan jangan terkejut, bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun ada begitu. Kalau kita baca dalam Gharaib, maknanya benda-benda pelik yang ada dalam Islam. Ada seorang perempuan, dia berkahwin. Ni cerita bab ilmu lah. Dia berkahwin, maka dia tak boleh duduk diam. Dia sentiasa nak bersama dengan suaminya sampai 6 kali satu hari. Disebut dalam kitab hadis orang ini. Akhirnya semua lelaki tidak boleh berkahwin dengan dia, bercerai. Dia berkahwin, dia ramai suami. Orang tu ceraikan dia, kahwin yang baru, ceraikan, kahwin yang baru. Lama kali yang ketiga, ada seorang lelaki yang soleh berkata, apa keperluannya? Maka bekas-bekas suami memberitahu, dia ni seorang isteri yang sangat sihat, sangat kuat. Maka kata lelaki tu, tak apalah, aku berkahwin dengan dia. Maka lelaki tu berkahwin dengannya, mereka dikurniakan berbelah-belah orang anak. Dan semuanya jadi orang-orang penting dalam Islam. Itu cerita oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, jadi kemana pula saya ke situ lah pergi. Jadi menceritakan tentang perkara tadi. Baik, jadi bid'ah dalam urusan agama yang sangat larang, yang merupakan pencerobohan. Kerana sesiapa sahaja yang mengadakan satu perbuatan lalu dikatakan daripada agama, disandarkan kepada agama, padahal tidak ada asal usulnya daripada agama, maka itu adalah satu yang ditolak. Kerana hadis yang telah kita bincangkan tadi. Baik, jadi tadi saya cerita pasal Tuan Guru kat Afrika kan. Ini cerita betul-betul berlaku. Tuan Guru saya menceritakannya ketika di Madinah beberapa tahun lalu. Akhirnya lelaki yang mendakwa mempunyai hubungan langsung dengan Rasulullah ini, dia pun tergamak untuk berkahwin dengan ramai perempuan. Dan kahwin cerai. Bukan macam kisah Al-Hasan, bukan macam kisah Mughirah, bukan macam kisah Sahal bin Sa'ad. Ini adalah figur-figur yang hebat dalam Islam, yang punya jasa besar dalam Islam. Dan mereka tidak pernah menganiaya ex-wife mereka. Tapi yang lain ceritanya kat Afrika ni, dia kahwin semuanya anak-anak dara. Ya, akhirnya bilangan yang dikahwini itu menjangkau lebih daripada 100 orang. Kahwin, dapat anak cerai, kahwin. Satu hari dia berniat benda yang sama. Dia kata, mana tadi saya jumpa Rasulullah pesan pada saya, kahwinlah dengan anak seorang anak murid. Dia tunjuk anak kepada anak murid ini. Maka ada seorang budak bijak, grad daripada satu universiti di Timur Tengah, maknanya ustaz lah. Orang Afrika ni orang ajam, bukannya orang Arab kan. Jadi sesiapa yang pergi ke Timur Tengah dipandang tinggi lah, belajar agama. Budak ni pergi ke salah satu negara di Timur Tengah belajar. Dan dia pun tahu nak menangkis fitnah yang sedang berlaku. Maka dia bertanya kepada Tuan Guru, Tuan Guru mimpi jumpa Rasulullah pukul berapa? Dia kata pukul 3 pagi. Maka jawapan budak muda itu, saya mimpi jumpa pukul 4.30 pagi tadi. Rasulullah kata batalkan niat itu. Maka tersedar semua orang daripada bangunan betapa liciknya syaitan mempermainkan orang yang merasakan dirinya maha gurunya. Kalau seseorang mengatakan dia mimpi jumpa Rasulullah, sahaja dia satu perkara, menandakan Islam ni tidak sempurna lagi, bukan? Kerana sentiasa ada pembaharuan, ada aja penambahan, ada aja benda baru. Seolah-olah apa yang dibukukan oleh Imam Bukhari itu tidak lengkap. Apa yang ditulis Imam Ghazali itu tak sempurna. Jadi perlu ada jambatan baru menghubungkan kita dengan Islam, dengan Rasulullah. Maka ini satu benda yang tak boleh diterima. Memadailah untuk orang yang bermimpi jumpa Rasulullah ni untuk menceritanya kepada orang yang dia cintai, dia sayangi, sudah. Tak payah diwar-warkan kepada ramai orang, nanti menimbulkan banyak implikasi. Seolah-olah begitu mudahnya nak jumpa Rasulullah, sedangkan sahabat-sahabat Nabi waktu bersisi mereka pun mereka bersisi. Tak ada pula seseorang mereka berkata, man tadi saya jumpa Rasulullah, saya kata buat macam ni. Bukan. Isteri Nabi yang tercinta itu Aisyah radhiyallahu anha berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang yang dipanggil sebagai perang Jamal, unta kan. Sayyidina Ali tidak mengapa-apakan Aisyah radhiyallahu anha, minta Aisyah pulang saja kepada.
Maka Aisyah yang sangat akrab dengan Nabi itu pun tak jumpa pula Nabi. Dalam mimpinya, mata Nabi kata dia pulang dengan kau Aisyah, tak ada. Kerana banyak urusan agama selepas kewafatan Nabi sudah sempurna. Urusan dunia pandai-pandailah kau takbir. Nabi pernah bersabda dalam hadis, Aisyah tidak perasan ada hadis itu. Dan menunjukkan kepada kita ada ruang untuk kita tidak tahu. Jangan kata benda itu tak ada, kita tak tahu. Iaitu Nabi pernah bersabda, orang yang paling mulia adalah orang yang menghantar Aisyah pulang. Macam itulah maksud Nabi lebih kurang. Aisyah tidak tahu hadis itu. Sampailah peristiwa itu berlaku, orang baca hadis itu baru diperasan. Maknanya Nabi merujuk kepada Sayyidina Ali, orang mulia. Sayyidina Ali tidak mengapa-ngapanya, Sayyidina Ali suruh dia pulang. Ketika itu dia nak buat ibadah haji, dia tak jadi pergi haji. Aisyah radhiyallahu anha. Kerana banyaknya unsur-unsur yang kita panggil sebagai mengapi-apikan di antara puak munafik supaya berlakunya kesusian itu. Faham? Ya? Jadi bila satu benda itu tidak ada, jangan kita kata tidak ada. Kita tidak tahu agaknya cara penyelesaiannya macam mana. Baik. Jadi Islam melarang keras untuk seseorang mengada-ngadakan perkara baru dengan dakwaan dia saja yang tahu, orang lain tak tahu. Dan ada satu lagi kenyataan yang bahaya pada hari ini. Kalau kita tegur je, ilmu Allah kan luas. Memanglah luas. Tapi luas yang dimaksudkan itu telah habis dikaji orang. Bukan luas tu kau boleh cakap ikut suka kau. Kerana ilmu Islam ni dia sudah punya dasar dia. Dasar pijak. Dia sudah 1400 tahun ditulis oleh para ulama. Berarti bila kau mengadakan perkara ini tidak ada dalam Islam, aku beritahu pada kau ia tidak ada. Jangan kau kata pula ilmu Allah luas. Bukan nak masukkan aku tak tahu ke? Bukan aku tak tahu, aku beritahu pada kau ini ulama larang, ni tak boleh buat. Macam orang kata sebagai contohnya mandi safar. Ilmu Allah luas, kau nak masukkan boleh buat benda itu. Sedangkan dalam Islam, Nabi terang-terang mengatakan la adwa wala tiarata wala hama wala safara. Tak ada kesialan pada burung, tak ada kesialan pada itu, tak ada kesialan pada bulan Safar. Ilmu Allah luas, maka semua orang bebas untuk bercakap. Kalau begitu orang gila jalan pun akan bercakap tentang Islam. Dan kau benarkan dia, ilmu Allah luas, bagi orang gila itu bercakap. Ya. Jadi bid'ah adalah lawan kepada sunnah. Sunnah jalan Nabi dan para sahabat. Umat Islam diwajibkan mengambil, menerima segala ibadah dari jalan itu tanpa menyimpang daripadanya. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Dan orang yang mengadakan ibadat yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan para sahabat, mengadakan satu atau bentuk ibadah yang tiada didapati contohnya pada zaman itu, maka dia dipanggil sebagai mubtadi'. Baik. Dari keterangan itu nyatalah bahawa bid'ah menurut para ulama adalah satu jalan atau cara perbuatan yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat, dengan maksud untuk mendampingkan diri kepada Allah untuk beribadah kepadanya kerana ingin mendapatkan pahalanya. Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumatun, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Imam Syafi'i berkata bahawa bid'ah itu dua bentuk. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Yang baik apa yang menepati sunnah, yang buruk apa yang menyalahinya. Jadi yang dikatakan bid'ah yang tercela dan sesat dan satu perbuatan diadakan dalam agama padahal tidak ada dalil atau asalnya dari nas, maka sekiranya ada, maka tidak dikatakan bid'ah mengikut penjelasan syarak, tapi dinamakan bid'ah dalam logat bahasa. Contohnya perbuatan Sayyidina Umar mengadakan sembahyang tarawih pada bulan Ramadan dengan berjemaah di masjid, yang beliau telah berkata sebaik-baik bid'ah perkara ini. Dan Ubay pernah berkata kepadanya, sebenarnya tidak ada. Sekarang bagaimana? Jawabnya, aku tahu, tapi itu bagus. Kerana sembahyang berjemaah, sembahyang pada bulan Ramadan, mengimarakan Ramadan itu banyak asasnya dalam galakan Islam. Jadi bila umat Islam bersembahyang dalam keadaan tak teratur, Sayyidina Umar telah menjadikannya sistematik. Ada imam, boleh mendengar bacaan, dan bila buat ibadah ramai-ramai ini lebih bersemangat. Maka ada asasnya. Baik. Tambahan pula, Nabi pernah melakukannya bersama para sahabat. Kemudian Nabi memberhentikannya
kerana takut ia menjadi satu yang difardukan. Jadi Nabi tidak mahu menjadikan ia satu benda yang difardukan. Macam Nabi kita tak pernah azan. Nabi tak pernah azan sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau Nabi azan sekali sahaja, azan itu akan menjadi wajib. Maka Nabi tidak pernah azan sallallahu alaihi wasallam. Walaupun azan itu punya kedudukan, pahala yang besar, Nabi kita tidak pernah azan. Baik. Dengan demikian, nyatalah bahawa bid'ah yang dikatakan sebaik-baiknya adalah bid'ah yang pada logah dan bukan bid'ah pada syarak. Jadi bid'ah dari sudut logah, bahasa adalah segala benda yang kita perbaharui, tapi bid'ah dari sudut syarak yang dilarang itu. Faham Beberapa contoh bid'ah. Di antara ulama Islam ada menerangkan ada bid'ah yang dilarang. Contohnya minta kepada Allah melalui orang yang telah mati. Ya, kenapa tak minta direct kepada Allah? Kan kita dalam doa kita bersalawat kepada Rasulullah kan? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kan? Jadi madai dan minta kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah itu juga satu bentuk tawasul kepada Rasulullah. Dan tak perlulah tawasul kepada orang yang telah mati yang lain. Faham? Ya? Jadi bernazar untuk melakukan satu di kubur orang tertentu yang dianggap sebagai karamah ataupun wali. Jadi ini adalah satu benda yang dilarang. Nak nazar-nazar sajalah. Saya kalau bulan ini sihat dari penyakitnya, saya bernazar nak sembelih seekor lembu untuk kurban. Maka itu jadi nazar. Tak perlulah kita kena pergi ke kubur fulan bin fulan pula nak menazar kat situ. Baik. Yang kedua, menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia dan menolak nas keterangan daripada Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan hukum Allah dan hukum Rasulullah kerana mengikut fikiran dan pendapat manusia. Ini juga satu bid'ah yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya, orang yang sebagai contohnya persisihan melibatkan anak-anak orang Islam. Bapaknya Islam, ibunya kafir, ibunya murtad. Maka berlaku persisihan, bawa ke mahkamah, mahkamah syariah putuskan milik bapa. Kemudian mahkamah lain override pula. Ini apa punya bid'ah ni? Kita dalam hati kita kena cakap tau, ya Allah, ini bid'ah yang mungkar, yang aku benci ya Allah, tapi aku tak mampu buat apa-apa ya Allah. Kerana negara ini negara yang berpegang pada pemerintahan sekular kan. Jadi saya tidak boleh buat apa-apa ya Allah. Kena ada rasa macam tu dalam diri kita. Ini yang dimaksudkan sebagai bid'ah yang menyesatkan kerana orang Islam berpegang kepada satu cara hidup undang-undang yang tidak ada dalam ketetapan Allah. Yang ketiga, mengerjakan ibadah sembahyang dengan cara yang berlainan. Misalnya, mendirikan sembahyang dengan 2 rukuk, 1 sujud. Dimulai dengan salam, disertai dengan takbir. Dan menyamakan urusan riba yang diharamkan dengan urusan jual beli yang diharuskan. Riba haram, jual beli harus. Ya, kakak, ibu-ibu, jangan terjebak dalam melakukan riba ketika urusan dengan emas. Ya, ada duit lebih, kita pun nak upgrade gelang kita kan, pergi kedai emas. Berapa harga gelang ini? Kira-kira RM5,000. Nak upgrade lah, nak tambah lagi apa-apa ke emas tu, jadi nak tambah. Okey, kira-kira trade in lah. Emas tak boleh trade in. Mengikut ijma' ulama tak boleh trade in. Kakak kena jual emas tu dapat RM5,000 sempurna, baru beli yang baru. Ya. Ya. Yang paling baik kita dapat duit itu. Itu yang paling tepat sekali. Kerana Nabi telah menyatakan emas itu barang riba. Harganya boleh berubah-ubah. Tak boleh bayar, ambil emas dulu nanti bulan depan bayar. Tak boleh hukum. Hendaklah kita sempurna pemilikan pada waktu bayaran. Ini bukan perkara baru tau. Ini 1400 tahun lalu ulama Islam telah mengatakannya. Tapi bila kita suruh pada orang terkejut, ya Ustaz,
Awak tidak tahu bukan berarti benda itu tak betul. Kerana yang betulnya tidak menjadi amalan. Yang famousnya adalah benda yang salah. Pesan di kita dan juga anak-anak kita, menantu sebagainya nak beli emas, jual yang ada, dapat duit, beli yang baru. Kalau tak nak ambil duit tu, cakap RM5,000 RM5,000 kan. Mana nak tambah? Ini RM6,600, nanti saya tambah lagi RM1,600. Kena tahu dan kena nampak duit. Ada duit kan, RM5,000 kan. Saya jual emas ni RM5,000 kan. RM5,000 kan, betul ni. Saya tak pegang RM5,000 tu, saya tambah lagi RM1,600 sana emas. Tak boleh trade in tanpa kita. Setengah ulama yang lebih syadid mengatakan kena ambil duit tu. Kerana ini adalah perkara berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya. Ya. Itu mereka ada panel syariah kan. Panel syariah menetapkan halal adalah kiraan tawabit yang tertentu lah. Ya, cuma yang jadi salah ejen itu tidak menjelaskan betul-betul. Ya, sebab ejen tu dia jelaskan. Sebenarnya kalau dibaca term and condition yang kadang-kadang kita ni klien tak nak dengar, penat nak dengar. Patut syariah betul. Sebab dia ada kena baca tentu. Emas ni telah dibeli dan disimpan oleh kami dan upah penyimpanan yang banyak ni. Dia ada sebut Sebenarnya kadang-kadang kita skip nak cepat. Itu patut syariah, tak ada masalah. Tapi maksud saya tadi dia suruh emas yang kita trade in itu kena jelas betul-betul. Okey. Ambil masuk. Sekarang emas ni dia berubah setiap waktu dia dah harga dia kan. So kalau ada redha dengan penjual tu mengatakan okeylah saya nak jual emas ni pada kakak pada harga RM5,000 tadi. Kakak bayarlah sebulan RM1,000, nanti RM5,000 saya bagi pada kakak, kita angkat pada harga sekarang. Dia redha, tak ada masalah lah. Tapi tak boleh ambil emas tu selagi tak bayar lagi. Yang kita simpan dekat dia tu anggap sebagai simpanan lah. Boleh macam tu. Tapi kita pakai dulu bayar kemudian tidak boleh dalam Islam. Haram hukumnya, kena ia riba. Tak boleh tu dia. Itu charge untuk besarkan dengan penambahan nilai tertentu lah kan. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, ada apa lagi? Nak habiskan baca? Sikit banyak emas kan? Ya. Satu hari seorang sahabat Nabi datang jumpa baginda dan kata, wahai Rasulullah, semua orang kumpulkan emas. Ini kedai emas semua banyak, macam cendawan lepas hujan, banyak sangat. Kita tak menyalahkan mereka adalah orang-orang yang tanggungjawab. Ada setengah toki emas baik pun, orang salih, tak menafikan. Tapi sahabat datang jumpa Nabi dengan wajah yang muram, sedih, kerana dia tak mampu belikan emas untuk isinya. Nama sahabat ni Syaddad. Sahabat yang kaya, dia sahabat yang sederhana. Syaddad ni, maka Nabi telah ajar kepadanya, ketika orang semua sibuk mengumpulkan emas perak dan harta dunia, kau tidak mampu mengejar trend itu, maka amalkan kamu doa ini, wahai Syaddad. Panjang sekali doa ni. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Panjang nanti bagi kat Mama beritahu ya Allah, aku minta padamu istiqamah, kekuatan buat amal saleh. Mohon padamu segala benda-benda yang menyebabkan aku menjadi mudah beribadah padamu, dan aku mohon padamu supaya sentiasa baiki ibadahku padamu. Aku mohon padamu dapat mensyukuri nikmat-nikmatmu yang banyak yang aku terlupa. Ya Allah, beri kepada aku hati yang bersih,